beralih juga seperti soalan Mona tadi berkaitan dengan pengguna kenderaan motosikal. Okey, Datuk nak bertanya berapa kerap perlu letak minyak rantai pada motosikal dan macam mana pula kita nak tahu yang rantai motosikal ni dah perlu diletakkan minyak rantai. Meter motor dah 940 kilometer. Boleh servis atau tunggu 1000 kilometer, Datuk? Yang bagus sekali servis mesti 1000 yang pertama. Itu yang bagus. Kalau setakat 20-30 yang plus minus tak ada masalah. Okay. Itulah yang paling baik. 1000 atau 1100 jangan lebih. Itu maksimum. Paling bagus. Minyak rantai perlu ditaruh. Jangan taruh minyak enjin. Kebanyakan pengguna motosikal pergi je kedai workshop. Dekat workshop ada oil can, nama tu oil can, tembak je cerek dekat rantai. Itu tak boleh. Sebab itu adalah minyak pelicin, bukan minyak rantai. Minyak rantai dia pakaikan change loop, lubricant loop atau lubricant change loop. Ada macam-macam nama. Jadi boleh beli yang itu. Setiap kali kenderaan motosikal yang berantai perlu ditaruh chain loop, chain lubricant adalah setiap kali selepas hujan kalau kita gerak. Kalau hari-hari hujan, kena selalulah gerak. Sebab rantai tersebut bila kena dengan air, dia akan hilangkan semua lekit-lekit minyak pada ring rantai. Ini akan menyebabkan sproket depan dan sproket belakang cepat haus, cepat rosak. Jadi dengan ada minyak rantai, dia akan lebih selamat, lebih jimat dan rantai lebih panjang jangka hayat. Jadi kalau kita berjalan jauh, macam nak balik Melaka, pergi dan balik, sekurang-kurang dia sampai kat Melaka, kita kena taruh sekali, balik dari Melaka, kita kena taruh sekali. Sebab dia 100 kilometer lebih, kalau panas, selamat, kalau hujan, memang kena taruh selalu. Sebab air hujan akan membersihkan rantai-rantai tersebut. Menyebabkan cincin pada rantai akan menjadi rosak dan jika kita taruh minyak enjin kepada rantai, ring ataupun oil ring, getah-getah yang ada di sekeliling rantai akan menjadi rosak. Itu akan nyawa atau jangka hayat rantai menjadi pendek. Okey, itu semua tu tips tu panduan tu Mona. Ya, boleh guna tu insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Datuk atas pencerahan dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti dan juga boleh hantarkan di ruang komen di FB Live IKIM FM. Berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kembali selepas ini. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak... Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu, jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi, euforia, Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my, or call 03-6204-6389 for more info. kPa, kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksima 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita
14 inci rim. Kalau kereta 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35, sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun, tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 teng, bunyi sedap hingga dia pum meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini untuk rancangan MTech. Ya, kita bersama di talian Skype waktu ini yang berbahagia Datuk Engineer Haji Muhammad bin Talib, merupakan juga penasihat kejuruteraan automotif. Dan kita teruskan lagi, Datuk, untuk jawab soalan-soalan. Ya, betul. Ada soalan di FB Live IKIM FM dari Basit Farahiyah bertanya, kereta Biza 1.0 tahun 2018, mileage 120k. Kereta bergegar dashboard bila 20 ke 40 km per jam. Boleh bila 80 okey tak ada masalah, tapi dia nak tahu kenapa. Bagaimana, Datuk? Bila kenderaan kita gegar, kalau 80 ke atas gegaran lain. Kalau bawah daripada 80 gegaran lain. Yang pertama sekali, apabila kenderaan kita dia hampir 100 lebih kilometer ni, dia sebenarnya dia kena buat major maintenance, dipanggilkan. Apabila buat major maintenance, dia akan menyelenggara seluruh kenderaan tersebut, termasuk dia punya bearing, termasuk dia punya tayar, termasuk alignment, balancing dan juga keseluruhan kenderaan. Paling best sekali kalau dia nak ambil shortcut, pergi kepada kedai alignment dan balancing untuk test, dia panggilkan on wheel alignment. Dia tidak cabut tayar-tayar mana-mana satu pun, dia tidak tanggalkan pada kenderaan. Dan dia akan pergi ke kenderaan tersebut, ada satu equipment yang mana roller akan touch kepada roller, akan berpusing. Ring! Dia tengok speedometer kereta kita 60, dekat mesin tersebut pun 60. Baru betul. Kalau dekat mesin sana 40, dekat kereta kita 60, dia akan imbangkan balik semula bahagian mana yang tak betul pada rim, menyebabkan gegaran kepada kenderaan kita. Kalau kita pakai jam rantai, kita kan boleh bunyi kecil-kecil ketika speed kita berapa, 40 ke 50. Itu adalah bukan akibat daripada tayar, elemen itu, tetapi kadang-kadang pada disc brake. Disc brake waktu kita brake, kerana kereta kita selalu cuci. Panas-panas kita cuci, akhirnya dia bengkok. Dan bila kita membrake, dia akan gegar. Apabila kita memandu perlahan, dia akan gegar. Kerana bengkok dia tidak terlalu bengkok kepada display, tetapi dia bengkok sedikit. Apabila dia berpusing, dia melanggar kepada brake caliper, menyebabkan dia gegar. Bila dia laju, dia tidak gegar. Berbeza. Jadi perlu balik ke kedai alignment balancing untuk dapat kepastian apakah yang menyebabkan main problem kepada kenderaan itu gegar. Sama ada bearing, ataupun brake pad, atau brake disc, atau brake clipper, ataupun komponen-komponen yang panas, selalu cepat panas dan disejukkan dengan air. Itu je. Okey, baik. Berikutnya, Datuk, ada yang bertanya di Facebook Live. Datuk, bagaimana cara dan juga teknik memotong kenderaan dengan betul apabila pengguna-pengguna yang menggunakan kenderaan yang gearnya auto? Adakah dari gear D kita boleh drop kepada gear 3? Datuk? Sama juga macam soalan yang mula-mula tadi yang Mona baca, untuk kita memotong, manjat bukit atau mengambil seleko. Boleh saja kereta auto, tak ada masalah. Tak perlu risau, tak rosak pun. Memang dia buat sedemikian rupa. Dengan high pressure voltage di transmission. Dipanggilkan powertrain. So the 1.3 dia tidak boleh pergi 2000. Kalau 1000 dia tidak boleh pergi 1005 atau 1000 cc nak pergi 1500 cc dia tak boleh pergi. Jadi dia tetap 1000 cc, tetap 1300, sebab tetap 1500. Jadi pandu dia macam mana pun dia akan pergi macam itu, tak usah risau. Tukar je gear, tarik saja, tekan. Dia ada dua cara. Cara yang pertama, tangan kita tarik gear lever.
tukarkan daripada D kepada 3 atau kaki kita pijak accelerate 2 kali. Tekan sekali sampai lantai, angkat, tekan lagi sekali sampai lantai, dia akan tukar sendiri. So ada 2 cara untuk menukarkan speed. Kalau tangan, dia akan pergi kepada D kepada 3 actual. Tapi kalau kepada kaki, tekan D4 kepada D3. Drive 4 kepada drive 3. That's why 2 gear posisi yang berbeza. 2 cara yang berbeza, tetapi kedua-duanya adalah untuk menukarkan speed untuk kita dapatkan torque yang tinggi untuk pantas dan cepat. Kalau kita ambil seleko, memang rasa feel mengambil seleko memang bagus. Tak perlu tekan brake. Itu dia. Satu lagi di FB Live Ikim FM pada waktu ini, Datuk bertanya, usia kereta 10 tahun katanya, boleh kita guna terus jenis Volkswagen Passat? Bagaimana? Boleh diguna? 10 tahun dah tu. Ada masalah. Kereta ni hari pertama berada atas jalan raya sehingga 7 tahun dia tidak meragam, tak apa-apa. Jika kita selenggara dia mengikut jadual dan betul. Yang kedua, dia akan tambah kepada 3 tahun menjadikan 10 tahun. Dia tidak akan merosakkan kocik kita, merosakkan. Jadi dia akan membaklumkan kepada kita jika terdapat kebocoran sedikit. Mula-mula dia akan bagi kita macam pening-pening kepala. Kita makan ubat, dia hilang. Dia akan rosakkan sikit-sikit. 12 tahun kita akan tambah. Dan untuk dapatkan dia punya resale value, paling bagus antara 10 hingga 12 tahun tu kita jual balik. Dan kita beli kereta lain. Tapi kalau kita seronok, kita nak gunakan kerana tidak menghadapi masalah langsung terhadap kendaraan tersebut, dia boleh pergi sehingga 13 tahun dan tambah lagi dia boleh pergi 15 tahun, tak menjadi masalah. Kalau kereta tu boleh pergi sehingga 25 tahun, dia boleh dapat, dia panggilkan pengistirahan kereta vintage and classy. Wow. Okey. Dan berikutnya kita nak ke Mon Kiara bersama dengan Puan Nur, Datuk. Ada yang bertanya di sini, Datuk, apa beza gearbox with LSD dan gearbox tanpa LSD? LSD, lock sensor device, yang mana bila kita memotong ke kiri dan tayar sebelah kiri itu masuk dalam air, dia akan lock supaya empat tayar tu sama aja. Kalau kita punya kanan ke kanan, yang kanan pula langgar air, sebelah kiri tak langgar air, dia akan kontrol ke empat-empat tu. Menjadikan sama balance, kan kereta tidak akan berpusing. LSD ni adalah yang paling bagus pada banyak kan kereta. Tapi kalau ada kenderaan yang menggunakan LSD, harga dia akan tambah sedikit daripada harga biasa. Okey. Dan Datuk, satu lagi soalan, boleh ke kalau kita buka aircon tanpa suhu kita tidak padam? Maksudnya panel suhu tu belum lagi padam tapi kita dah buka aircon waktu start enjin. Tak apa, itu tak ada masalah. Yang masalah jika kita start enjin serentak. Serentak tak boleh. Tapi kalau kita dah start enjin, baru kita lampu masih nyala, indikator yang menyala tersebut adalah indikator temperature. Berwarna biru. Jadi kalau dia nyala, tak apa. Kita boleh on aircon, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak biarkan seronok, padam. Tak sampai 15 saat, dia akan padam indikator tersebut. Akhirnya, kenderaan kita akan lebih selamat, lebih jimat. Itulah yang lebih baik. Okey. Baik, Mona. Kita dah hampir sampai di hujung pertemuan. Dan ni Datuk, sekejap je masa berlalu. 30 minit. Cepat je masa. Betul. Banyak tips yang dapat juga Alhamdulillah hari ini. Dan tinggal sedikit masa lagi, Datuk, untuk pesanan dari Datuk dan kata-kata terakhir untuk kita sekarang ni, time hujan dan banjir. Bagaimana, Datuk? Silakan. Terima kasih Mona, terima kasih Syafiq yang melaluan kita, terima kasih penolong jurutera melepaskan kita ke udara hari ini di IKIM FM. So kepada semua pemandu-pemandu, pemilik kenderaan, tak kira anda kecil dan anda besar, apabila di atas jalan raya, pastikanlah sama-sama menggunakan jalan raya. Kesopanan di jalan raya amat penting
bertimbang rasa di jalan raya amat penting supaya kita tidak mencantikkan sebarang statistik jalan raya bagi tahun ini yang tinggal hanya beberapa hari saja lagi. Dan saya rasa perlu kita ambil kira supaya kita dapat menjaga kenderaan kita dan menjaga diri dan keselamatan kita supaya kita sentiasa selamat. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni PKP, COVID tak kenal siapa, berhati-hati. Keselamatan diutamakan. Setakat ini dulu bersama saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Muhammad dan Syafiq. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah meriah sungguh. Dato', terima kasih Dato' Engineer Haji Muhammad bin Dalib. Dato', insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live dan juga kalau nak buat ulang kaji, kadang-kadang soalan pun sama juga kan. Kita boleh tonton dan juga dengarkan kembali bagaimana tips dan juga panduan untuk kita ni yang mengguna kenderaan man and machine kata Datuk. Ya, betul. Kita dengar, kita amalkan insya-Allah. Selamat poket katanya. Alhamdulillah. Dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di IKIM. Cermin tengah pandang belakang. Perlu dilihat setiap 15 saat. Paling